Pernah tak anda belek buku teks anak darjah 1 dan terfikir, aku belajar benda ni masa darjah 3 dulu? Atau mungkin anda tengok laporan kemajuan anak yang penuh dengan istilah TP1, TP2, TP3 dan garu kepala tak faham apa maksudnya. Kalau ya, anda tak keseorangan. Rungutan-rungutan ni bukan lagi sekadar sembang dalam grup WhatsApp ibu bapa. Ia dah jadi isu nasional yang sampai ke telinga pembuat dasar. Hari ini, kita ada satu set dokumen yang sangat menarik. Satu taklimat dalaman dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dokumen ini mendedahkan pelan tindakan terperinci Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merombak beberapa aspek penting dalam pendidikan rendah. Misi kita untuk perbincangan mendalam kali ini bukan sekadar senaraikan apa yang KPM buat, tapi untuk betul-betul faham kenapa mereka buat dan apa maknanya untuk anak-anak kita, para guru dan untuk anda sendiri. Ini bukan calang-calang inisiatif, ya. Arahan untuk plan intervensi ini datang terus dari mesyuarat pasca kabinet. Dari peringkat tertinggi lah. Ya, ini menunjukkan tahap keseriusan isu ini. Mereka tubuhkan pasukan petugas khas intervensi kurikulum. Pasukan ini kemudiannya kenal pasti 4 masalah besar dalam sistem sedia ada. Pertama, kurikulum yang dianggap terlalu berat dan sukar. Kedua, kandungan yang kadang-kadang tak padan dengan umur murid. Ketiga, dan ini yang paling membimbangkan, kesukaran ini dilihat sebagai punca utama murid mula tercicir dari awal lagi. Dan keempat, masalah yang anda sebut tadi, sistem pelaporan PBD atau pentaksiran bilik darjah yang mengelirukan ibu bapa dan langsung tak boleh diakses secara online. Jadi, plan ini adalah jawapan KPM kepada 4 masalah kritikal ini. Baiklah, mari kita rungkai satu persatu. Nampaknya langkah pertama mereka adalah untuk sentuh jantung masalah itu sendiri, iaitu kurikulum. Tapi bunyinya macam bukan rombakan besar-besaran kan? Mereka lebih fokus. Tepat. Ini bukan kurikulum 2027 yang baru. Ini lebih kepada pembedahan mikro. Fokusnya sangat tajam. Hanya untuk murid tahap 1, iaitu darjah 1 hingga 3. Dan hanya untuk 4 subjek teras. Matematik, sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Perubahan ini terkandung dalam dokumen yang dipanggil Dokumen Penjajaran KSSR Semakan 2017, edisi ketiga. Apa yang menarik adalah pendekatannya yang sangat praktikal. Contohnya macam mana? Kalau kita ambil subjek matematik, apa yang sebenarnya diubah? Okey, untuk matematik, mereka buat beberapa perkara yang bijak. Contohnya, ada beberapa tajuk yang dulunya diajar di darjah 1, kini digabungkan dan dianjakkan ke darjah 2. Untuk bagi lebih masa lah tu. Betul. Logiknya mudah, beri lebih banyak ruang dan masa untuk murid benar-benar faham konsep asas macam nombor, tambah, tolak sebelum melompat ke tajuk yang lebih abstrak. Satu lagi perubahan besar adalah pada topik penyelesaian masalah. Dulu, ia diajar sebagai satu bab yang asing. Sekarang, kemahiran menyelesaikan masalah ini diserapkan terus ke dalam setiap standard pembelajaran. Jadi, murid bukan belajar teori, tapi mereka terus aplikasikannya dalam konteks yang sedang mereka pelajari. Itu pendekatan yang jauh lebih baik. Jadi, kemahiran tu diajar secara organik, bukan dihafal. Bagaimana pula dengan sains? Subjek itu pun kadang-kadang boleh jadi sangat teknikal untuk budak umur 7 tahun. Betul. Untuk sains, penekanannya lebih kepada kejelasan dan penyusunan semula. Dokumen kurikulum yang baru disusun dalam 3 lajur yang kemas, standard kandungan, standard pembelajaran, dan 1 lajur catatan khas untuk panduan guru. Senang sikit untuk cikgu rujuk, ya? Ya, memudahkan guru merancang pengajaran. Paling penting, istilah dan kata kerja yang digunakan dalam standard pembelajaran telah dipermudahkan. Tujuannya supaya arahan itu jelas, bukan sahaja untuk guru, tapi juga untuk murid. Beberapa standard pembelajaran yang lebih kurang sama juga digabungkan untuk elak pengulangan. Okey, meringankan kurikulum dan menjadikannya lebih jelas tu memang nampak bagus. Tapi ada tak kebimbangan yang kita mungkin oversimplify kandungan? Macam mana KPM nak pastikan kualiti dan standard akademik tak terjejas? Soalan yang sangat baik dan dokumen itu ada menjawabnya. Ini kuncinya. Walaupun kandungan dan cara penyampaian diubah suai, kayu ukur untuk mentaksir tahap penguasaan murid masih kekal sama. Maksudnya? Mereka masih merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP yang asal. Maksudnya, apa yang ditakrifkan sebagai cemerlang atau menguasai, itu standardnya tidak diturunkan. Yang diubah adalah laluan untuk sampai ke sana. Laluan itu kini dibuat lebih landai dan kurang berliku.
terutamanya untuk murid di peringkat awal. Jadi, ia bukan tentang menurunkan standard, tapi tentang membina asas yang lebih kukuh supaya lebih ramai murid dapat mencapai standard tersebut. Faham. Jadi ia tentang proses, bukan destinasi. Ini membawa kita ke inisiatif kedua yang saya rasa adalah nadi kepada keseluruhan plan ini. Ia beralih daripada hanya membaiki kurikulum kepada membaiki murid yang mungkin dah mula ketinggalan. Ya, dan ini adalah anjakan falsafah yang besar. Daripada menunggu sehingga hujung tahun untuk tahu siapa yang gagal, KPM memperkenalkan sistem saringan dan intervensi awal. Bayangkan, selepas hanya 3 bulan di darjah 1, guru akan buat saringan untuk kenal pasti murid yang masih belum kuasai kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira. Seawal tu ya? Ya, tujuannya 3 serangkai. Kuasai 3M, bina semula keyakinan diri murid dan pastikan mereka bersedia untuk belajar kandungan kurikulum yang sepatutnya. Ini adalah langkah proaktif, bukan reaktif. Dan bagaimana program intervensi ini dijalankan di sekolah? Adakah murid-murid ini diasingkan ke kelas lain? Prosesnya sangat sistematik. Selepas saringan, murid yang dikenal pasti akan dimasukkan ke dalam program intervensi berfokus. Pelaksanaannya ada 2 fasa utama. Fasa 1 berlangsung selama 3 bulan di mana mereka akan diberi bimbingan intensif. Kalau berjaya, mereka kembali ke kelas arus perdana. Kalau masih perlukan bantuan, mereka akan masuk fasa 2 untuk 3 bulan lagi. Bagi kes yang lebih mencabar, bimbingan ini boleh berterusan sehingga akhir tahun. Fleksibiliti ini penting. Di sinilah ada satu statistik dalam dokumen tu yang buat saya terkejut. Daripada sekitar 448,000 murid darjah 1, seramai 122,063 orang dikesan belum menguasai 3M. Itu hampir 27%. Lebih daripada 1/4. Angka ni sangat besar. Dokumen tu ada sebut tak kenapa begitu ramai murid kita yang ketinggalan seawal ini? Dokumen itu tidak memperincikan puncanya, tapi angka itu sendiri menceritakan satu kisah yang membimbangkan. Ia menunjukkan ada keretakan yang serius pada asas pendidikan awal. Kita boleh buat spekulasi. Mungkin ini kesan jangka panjang pandemik COVID-19, di mana kanak-kanak ini terlepas pengalaman prasekolah yang normal. Mungkin juga. Mungkin juga ia menunjukkan jurang kualiti yang besar antara tadika swasta dan prasekolah kerajaan atau antara bandar dan luar bandar. Apapun puncanya, angka 122,000 ini adalah justifikasi paling kukuh kenapa program intervensi awal ini bukan lagi satu pilihan tetapi satu kemestian. Betul, ia satu wake-up call. Jadi, dengan jumlah sebesar itu, bagaimana sekolah nak uruskan dari segi logistik? Takut nanti ia jadi program asal ada sahaja. KPM nampaknya dah fikirkan soal itu. Ada beberapa syarat logistik yang jelas. Pertama, perlu ada persetujuan bertulis daripada ibu bapa. Ini penting supaya ibu bapa tahu dan terlibat sama. Kedua, saiz kelas intervensi dihadkan antara 15 hingga 20 orang murid sahaja. Ini untuk membolehkan guru memberi perhatian yang lebih terperinci. Oh, kelas kecil. Ya. Ketiga, dan ini yang paling fleksibel, sekolah diberi 3 model pelaksanaan untuk dipilih. Ada model di mana murid berada dalam kelas intervensi sepenuh masa untuk tempoh tertentu. Ada model di mana mereka ditarik keluar dari kelas biasa untuk beberapa jam setiap hari. Dan ada model yang lebih fleksibel, mengikut jadual waktu. Jadi sekolah boleh pilih mana yang paling sesuai. Okey, jadi kurikulum telah dilaraskan dan sistem saringan awal untuk bantu murid pun dah ada. Ini semua berlaku di sekolah. Tapi bagaimana pula dengan jambatan komunikasi antara sekolah dan rumah? Ini membawa kita kepada inisiatif ketiga yang saya rasa ramai ibu bapa nanti akan tarik nafas lega. Ya, ini tentang sistem pelaporan PBD. Selama bertahun-tahun, ibu bapa keliru dengan istilah tahap penguasaan atau TP. Anak saya dapat TP 4, kawan dia dapat TP 5. Bagus ke tak? Apa beza sebenarnya? Betul. Selalu sangat dengan soalan tu. Kekeliruan ini adalah masalah besar. Jadi, KPM buat keputusan drastik. Untuk pelaporan ujian akhir sesi akademik atau UASA, mereka akan kembali kepada format yang semua orang faham, peratusan peratus dan grade A, B, C.
Tunggu sekejap, saya faham grade dan peratus ni memang lebih mudah difahami. Tapi bukankah pakar-pakar pendidikan sebelum ini berhujah kuat bahawa sistem TP ini lebih baik dari segi pedagogi? Ia mengukur penguasaan kemahiran sebenar, bukan sekadar perbandingan markah. Adakah ini satu langkah ke belakang semata-mata untuk menyenangkan hati ibu bapa? Itu satu kritikan yang sangat valid dan ia adalah satu perdebatan yang besar dalam dunia pendidikan. Falsafah di sebalik TP adalah untuk beralih daripada budaya obses dengan markah dan kedudukan dalam kelas kepada budaya yang fokus pada penguasaan kompetensi. Secara teori, ia sangat ideal. Tapi praktikalnya tak sampai. Tepat. Dalam pelaksanaan, ia gagal dari segi komunikasi. Deskriptor untuk setiap TP selalunya terlalu umum. Jadi, apa yang KPM cuba lakukan di sini adalah mencari jalan tengah. Mereka tidak menghapuskan PBD yang berterusan di dalam kelas, tetapi untuk pelaporan sumatif di hujung tahun, WASA tu, mereka menggunakan bahasa yang mesra pengguna. Ia satu kompromi antara ketepatan pedagogi dan kebolehcapaian maklumat untuk ibu bapa. Dan bukan setakat format laporan kan? Ada satu lagi perubahan besar dari segi akses. Betul. Dan pada saya, ini mungkin lebih revolusioner daripada perubahan format itu sendiri. Ibu bapa kini boleh mengakses pelaporan ini secara dalam talian melalui modul pengurusan awam dalam SPPB, Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu. Jadi boleh tengok di telefon bimbit je lah ya? Ya, betul. Ini nampak macam perkara kecil, tapi impaknya besar. Bayangkan, anda tak perlu lagi tunggu surat atau hadir ke sekolah semata-mata untuk dapatkan slip laporan. Anda boleh semaknya pada bila-bila masa. Ini akhirnya membawa sistem pelaporan kita ke abad ke-21. Akhirnya. Jadi, bila semua perubahan pelaporan ini akan bermula, ibu bapa dah boleh nampak grade dan peratus dalam laporan akhir tahun ni ke? Ya. Mengikut jadual dalam dokumen taklimat, format baharu ini akan diguna pakai untuk pelaporan PBD akhir sesi akademik semasa, iaitu antara 25 November 2024 hingga 3 Januari 2025. Jadi, ya, pada laporan akhir tahun ini, ibu bapa akan mula melihat format yang lebih mudah difahami ini. Okey, ini semua rancangan yang hebat di atas kertas. Kurikulum diubah, sistem saringan diwujudkan, laporan untuk ibu bapa pun diperjelas. Tapi kita tahu, apa-apa perubahan dalam pendidikan, kejayaannya bergantung 100% pada insan di barisan hadapan, para guru. Semua ini tak akan bermakna kalau cikgu sendiri tak faham atau tak cukup bersedia. Ini tentu membawa kita kepada inisiatif terakhir. Sudah tentu. Inisiatif keempat adalah penataran, atau dalam bahasa mudahnya, sesi latihan dan taklimat besar-besaran. KPM sedar, mereka tak boleh hantar pekeliling dan harapkan semua orang faham. Jadi, mereka melancarkan siri webinar untuk guru-guru bagi 4 subjek teras yang terlibat. Skalanya agak mengagumkan. Dokumen ini menyebut sehingga kini seramai 56,873 orang guru telah pun menyertai sesi taklimat ini. Wah, ramai tu. Ya, tujuannya untuk memastikan setiap guru faham bukan sahaja apa yang berubah, tetapi kenapa ia berubah dan bagaimana untuk melaksanakannya di dalam kelas. Selain daripada webinar untuk puluhan ribu guru, bagaimana pastikan sokongan ini berterusan? Kadang-kadang, lepas latihan, guru balik ke sekolah dan kembali kepada realiti, beban tugas, kelas yang besar dan sebagainya. Maklumat, memantau pelaksanaan secara berkala dan yang paling penting menjadi talian hayat untuk sekolah. Di peringkat sekolah pula, peranan guru besar dan pentadbir sangat kritikal. Mereka perlu jadi jambatan antara kementerian dan guru serta antara sekolah dan ibu bapa. Mereka lah yang bertanggungjawab memastikan semua guru faham, memantau kualiti program intervensi dan sentiasa menggalakkan guru menyertai latihan yang disediakan. Ia satu ekosistem sokongan. Jadi, bila kita cantumkan semua kepingan puzzle ini, gambaran yang muncul agak jelas. Ada 4 langkah strategik. Pertama, kurikulum tahap I yang lebih realistik. Kedua, satu jaring keselamatan melalui saringan awal untuk menangkap murid yang berisiko tercicir. Ketiga, sistem komunikasi yang lebih telus dengan ibu bapa melalui pelaporan yang mudah difahami. Dan keempat, pelaburan dalam latihan guru untuk memastikan pelaksanaan yang berkesan. Tepat. Dan kalau kita undur selangkah ke belakang dan lihat gambaran besarnya,
Apa yang kita saksikan adalah satu anjakan strategik yang sangat fundamental. KPM sedang beralih daripada model penyampaian kurikulum di mana tugasnya hanya untuk menghabiskan silibus kepada model intervensi dan sokongan. Satu anjakan pemikiran. Ya, fokusnya bukan lagi hanya pada kandungan, tetapi pada murid itu sendiri. Ini adalah pengakuan bahawa tidak semua murid bermula dari garisan yang sama dan adalah menjadi tanggungjawab sistem untuk menyediakan sokongan tambahan bagi mereka yang memerlukan. Ia bukan 4 inisiatif yang berasingan, tetapi satu strategi bersepadu. Sebuah strategi bersepadu. Itu rumusan yang sangat padat. Sebelum kita tamatkan perbincangan kita, mari kita tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk direnungkan. Kita dah bincangkan bagaimana keseluruhan pelan intervensi ini direka khas untuk menyokong murid yang memerlukan bantuan. Fokusnya adalah pada mereka yang ketinggalan. Persoalannya, bagaimana penekanan yang begitu kuat terhadap pengukuhan asas ini mungkin akan memberi kesan kepada pengalaman pembelajaran untuk semua murid, termasuklah murid yang sudah pun cemerlang atau gifted. Adakah dengan meratakan landasan ini, kita secara tidak sengaja mewujudkan satu ceiling atau had baru kepada potensi mereka yang berprestasi tinggi? Atau adakah membina asas yang lebih kukuh untuk semua akan akhirnya mengangkat keseluruhan standard, mewujudkan satu ekosistem pembelajaran yang lebih saksama dan sihat dalam jangka masa panjang? Fikirkan.